12:01 tengah malam 31 Ogos 1957. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan hasil kajian lapangan kami yang bertajuk Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Mahasiswa Berkaitan Bendera Negeri-Negeri di Malaysia. Saya Nur Syamirah binti Zari akan memberikan sedikit mengenai pengenalan dan juga objektif kajian kami. Seperti yang kita sedia maklum, semenjak di bangku sekolah lagi, kita telah dipupuk dengan rasa sifat cinta akan negara, cinta akan Malaysia. Malah di sekolah menengah, kita mempunyai subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Melalui subjek ini, kita didedahkan mengenai kepelbagaian etnik dan juga kaum yang terdapat di Malaysia dari segi aspek budaya, pakaian tradisional, makanan, tarian dan sebagainya. Malah kita juga mendapat pengetahuan mengenai negeri-negeri yang berada di Malaysia. Sebagai contoh, nama asal-usul, asbab-musabab sebuah negeri tersebut mendapat nama itu dan juga maksud di sebalik bendera yang mewakili negeri di Malaysia ini. Namun hakikatnya kini, masyarakat memandang enteng, malah mereka menganggap pengetahuan tersebut tidak penting. Penyelidikan menunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya tergolong daripada golongan mahasiswa yang mendapat pendidikan tertinggi di dalam sistem pendidikan kita. Mereka menganggap pengetahuan terhadap bendera ini tidak penting, walhal mereka masih lagi rakyat Malaysia. Oleh itu, objektif kajian kami adalah untuk mengetahui sama ada mahasiswa masih lagi mengenali bendera di negeri Malaysia, dan juga objektif yang kedua adalah untuk mengukur tahap pengetahuan mahasiswa berkaitan fakta di negeri Malaysia. Okay, Assalamualaikum, saya Nur Akila. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Untuk kajian kami telah memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif, yang mana kaedah ini sangatlah sesuai untuk digunakan dalam kajian yang memerlukan data ataupun maklumat secara pukal. Jadi dengan kami juga telah mengetengahkan sampalan rawak mudah dalam kajian kami. Kajian ini telah kami spesifikkan kepada 50 orang responden yang merupakan dalam kalangan mahasiswa IPTA dan IPTS di dalam Malaysia. Soalan ataupun maklumat yang kami perlukan telah kami edarkan melalui aplikasi Google Form yang di mana kami telah edarkan linknya melalui WhatsApp. Seterusnya, batasan kajian. Antara batasan kajian yang kami lalui sepanjang kajian ini berlangsung ialah COVID-19, di mana Malaysia ataupun satu dunia telah dilanda wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi tidak dinafikan yang keadaan pandemik ni telah menyebabkan fokus responden kami terganggu dan dia yang tidak mampu untuk memberi kerjasama kepada kami. Dan tidak lupa juga masalah kekangan masa dan juga masalah teknikal yang melibatkan internet. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya yang seterusnya untuk membentangkan dapatan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Akila. Saya Wan Nur Syazwani Hazlin dan pada hari ini saya akan teruskan dengan hasil dapatan kajian yang kami peroleh berdasarkan borang soal selidik yang telah kami edarkan kepada 50 orang responden, iaitu mahasiswa. Jadi secara asasnya borang ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi seperti biasa, bahagian A terdiri daripada soalan-soalan berkaitan dengan latar belakang responden seperti jantinanya, kategori umurnya dan juga bangsanya. Dan bahagian B pula ialah 10 soalan berkaitan bendera di negeri-negeri di Malaysia yang wajib dijawab oleh semua responden.
Jadi mari kita mulakan dengan bahagian A. Bahagian ini adalah penting untuk kami menilai bangsa apa yang majoriti mengambil bahagian dalam kajian soal selidik ini, kategori umur mana yang paling ramai mengambil bahagian dalam kajian soal selidik ini, serta jantina mana yang menguasai soal selidik ini. Jadi berdasarkan bahagian A, kami dapati bahawa majoriti responden yang mengambil bahagian dalam soal selidik ini terdiri daripada kaum wanita, iaitu seramai 72%, majoriti berbanding dengan kaum lelaki iaitu seramai 28% sahaja. Jadi daripada keseluruhan 50 orang responden ini juga didapati bahawa bangsa yang paling ramai mengambil bahagian dalam soal selidik ini adalah mereka yang berbangsa Melayu, iaitu peratusan sebanyak 94% berbanding dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa India, bangsa Cina, bangsa Bumiputera Sabah dan juga Sarawak serta lain-lain. Dan seterusnya, kategori umur yang paling ramai mengambil bahagian dalam kajian ini adalah mereka yang berumur sekitar 24 hingga 28 tahun dengan peratusan tertinggi sebanyak 48%. Bahagian B pula, seperti yang saya nyatakan awal tadi, kesemua soalan ini adalah berbentuk objektif dan mahasiswa perlu menjawab kesemua soalan yang diberi. Dan soalan-soalan ini merangkumi pelbagai jenis soalan seperti mengenal pasti nama bendera bagi sesebuah negeri, dan bukan itu saja, kami juga bertanyakan tentang pengetahuan am ataupun fakta tentang sesebuah negeri berdasarkan bendera yang diberi di dalam gambar rajah, dan soalan-soalan berkaitan dengan 3 buah wilayah persekutuan dalam Malaysia juga tidak dikecualikan. Jadi dapatan daripada soalan-soalan di bahagian B ini, bagi soalan mengenai pengenalpastian nama bendera, kami dapati majoriti mahasiswa ataupun responden dapat menjawab dengan baik. Mereka dapat mengenal pasti apakah nama bendera bagi sesebuah negeri tersebut, walaupun terdapat beberapa orang yang gagal menjawab soalan ini dengan baik. Dan bagi soalan yang bertanyakan tentang pengetahuan am bagi sesebuah negeri pula masih kurang memuaskan, di mana terdapat beberapa orang mahasiswa ataupun boleh saya katakan perbezaan antara mahasiswa yang berjaya menjawab soalan ini dengan baik dengan mahasiswa yang kurang berjaya menjawab soalan ini dengan baik, hanyalah tipis saja perbezaannya. Sebagai contoh, soalan nombor 8 kami gelarkan soalan ini sebagai killer question ataupun soalan pembunuh, kerana jika tidak dibaca, dihayati dan ditelusuri satu persatu pilihan jawapan dengan baik, maka mahasiswa tidak berjaya untuk menjawab soalan ini dengan tepat. Dan ini terbukti kerana perbezaan peratusan tertinggi antara mahasiswa yang berjaya menjawab dengan betul dan peratusan kedua tertinggi antara mahasiswa yang tidak berjaya menjawab soalan ini dengan tepat hanyalah sebanyak 2% saja. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan dengan perbincangan daripada dapatan kajian ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Syazwani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbincangan kajian. Daripada kajian yang telah dilaksanakan, dapat dikenal pasti bahawa majoriti mahasiswa mengetahui tentang bendera-bendera negeri di Malaysia. Namun begitu, mereka kurang arif tentang pengetahuan asas berkaitan Malaysia. Hal ini kerana budaya membaca dalam kalangan Malaysia semakin pudar, menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir secara kritis dan kreatif, seterusnya melahirkan masyarakat yang pasif dan tiada daya saing. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menjadi tunjang kekuatan kepada bangsa dan negara, serta menyebabkan negara mundur. Rakyat Malaysia juga memandang rendah berkaitan hal ini kerana mereka merasakan mereka sudah arif mengenai pengetahuan asas berkaitan Malaysia kerana mereka dilahirkan di Malaysia. Sedangkan ilmu itu perlu dicari, ia tidak datang sendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengambil tahu tentang hal-hal yang berkaitan Malaysia kerana kita melambangkan identiti Malaysia. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aina Jiha.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Safia atas penjelasan tentang perbincangan kajian. Seterusnya, saya akan mengakhiri perbincangan ini dengan membuat kesimpulan dan saranan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Aina Zihar binti Hamid Syukri. Kajian ini telah dijalankan untuk mengetahui sejauh mana tahap pengetahuan mahasiswa Malaysia mengenai bendera-bendera negeri di Malaysia. Setelah surat sidik telah dijalankan, masih ramai lagi mahasiswa yang lemah dalam mengenali sejarah Malaysia. Perkara ini mungkin berlaku kerana sebagai rakyat Malaysia, kita beranggapan bahawa ia sudah mencukupi untuk memegang kerakyatan tersebut tanpa mengambil tahu tentang sejarah pembentukan Malaysia ataupun pengetahuan am tentang bendera-bendera negeri di Malaysia. Lalu, kita memandang remeh akan perkara-perkara seperti yang disebutkan, iaitu sejarah pembentukan Malaysia, pengetahuan am tentang bendera-bendera negeri di Malaysia dan sebagainya. Selain itu, sebagai mahasiswa yang menjadi harapan negara untuk masa hadapan, kita perlu lebih arif tentang Malaysia untuk memajukan dan mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Saranan yang dapat disimpulkan berdasarkan kajian ini adalah mahasiswa perlu lebih mengambil tahu sejarah Malaysia dengan membaca perihal sejarah Malaysia atau mengambil perhatian dengan isu-isu semasa yang berlaku di dalam Malaysia. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga perlu menekankan pengajaran dan pembelajaran berkaitan sejarah Malaysia dalam sesi persekolahan. Akhir sekali, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mereka lebih mengambil tahu tentang sejarah Malaysia supaya generasi muda akan lebih mahir dan tidak akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir barat yang memudaratkan fahaman kita sebagai rakyat Malaysia. Akhir kata, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengambil tahu tentang sejarah Malaysia, bendera-bendera negeri yang terdapat di dalam Malaysia dan pengetahuan am tentang bendera-bendera tersebut. Saya berharap Malaysia akan lebih maju dengan kepimpinan mahasiswa-mahasiswa kini untuk masa hadapan. Terima kasih.